insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 11 surah An-Nur di muka surat 330. Hari itu kita habiskan kisah tu kan. Kisah apa? Kisah Li'an. Kisah Li'an. Ini antara kelebihan kitab tafsir ni. Dia cerita berdasarkan hadis. Ayat itu diuraikan berdasarkan hadis. Kalau ada hadis tentang suatu peristiwa tu dia cerita. Maknanya macam kisah tu kalau berdasarkan hadis maknanya kisah benar lah. Kan? Maknanya sumbernya benar lah. Dia cerita. Kalau tidak berdasarkan hadis tu benda tu tak pastilah. Jadi kitab tafsir Ibn Katsir ni dia punya tafsiran dia berdasarkan hadis-hadis lah. Kalau Rasulullah ada cerita uraikan berdasarkan makna tafsiran ini berdasarkan cerita-cerita Rasulullah tu maknanya hadis lah. Ada hadis. InsyaAllah kita sambung ayat 11 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita mohon kepada Allah SWT supaya dalam waktu yang sekejap ini kita diberikan rahmat oleh Allah SWT dan diberikan keberkatan untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat belajar sikit, dapat faham, ambil pengajaran dan apa yang perlu kita betulkan, beramalkan dalam hidup kita, kita usaha amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Setiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ini berita diterjemahkan sebagai berita bohong. Itu perkataan if. If ni berita bohong, fitnah, cerita yang tidak benar. If. Ada kisah ni, ada kisah di sebalik ayat ini. Ada kisah tentang fitnah. Fitnah yang berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa menyebabnya fitnah dan tuduhan yang tidak benar tentang pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini berikut 9 ayat sesudahnya. Ayat 11 ini dan ayat seterusnya, 9 ayat seterusnya. Seluruhnya diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitu saat orang-orang munafikin, komuniti manusia-manusia pembohong dan pendusta melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan ucapan-ucapan nista tentang pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah SWT berkehendakkan untuk membersihkan pribadi Aisyah radhiyallahu anha dan menjaga martabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kisah ni berkaitan dengan Aisyah. Ada sesuatu berlaku kepada Aisyah. Ya. Jadi tujuan ayat ini yang disebut di sini adalah untuk membersihkan nama Aisyah, menjaga maruah Aisyah dan menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan terbebasnya Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah yang keji itu sebagai upaya memelihara kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Maknanya Allah sebut orang yang bawa cerita-cerita yang bukan-bukan ni selalunya daripada golongan orang yang dekat dengan yang dekat dengan kita lah. Ya. Jadi yang dekat dengan Aisyah, orang yang dekat kalangan orang-orang yang dikenali. Ya. Mereka itu bukan satu dua orang tetapi berbentuk satu golongan. Yang ini sekelompok orang-orang munafikin. Mana orang munafikin ni dia bukan orang luar, orang kafir, tapi di kalangan orang beriman, di kalangan kelompok sesama kita. Macam di kalangan Rasulullah, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Provokator dalam perbuatan yang tertepatnya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang mula-mula timbulkan masalah buat hal ni. Yang pertama ni adalah ketua kaum munafik Madinah, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang menyebarkan berita fitnah pada Aisyah. Jadi kalangan orang mukmin, Abdullah bin Ubay ni memang dikenali sebagai orang yang munafik. Jadi dia mengaku beriman tapi dia selalu bermuka-muka, selalu menimbulkan masalah disebabkan sifat nifak dia tu. Mengaku beriman tapi iman yang penuh dengan masalah. Penuh masalah. Jadi perkara yang tak pasti dia yang tidak benar dibesar-besarkan, dijadikan satu berita yang buruk, ditimbulkan benda-benda yang tak ada, kabar berita yang bukan-bukan, yang nak menjatuhkan Rasulullah SAW. Dialah orang yang mengumpulkan orang ramai dan menghembus-hembuskan fitnah keji itu. Hingga kabar itu merebak di kalangan kaum muslimin dan mereka pun membicarakannya. Bahkan sebahagian mereka menanggapinya secara berlebihan. Orang tak tahu kan? Orang tak tahu bila viral sesuatu berita, mulalah macam-macam lah tanggapan orang kan? Jadi ada orang yang mulakan. Jadi Abdullah bin Ubay ni dia memang selalu macam tu. Dalam kes ni dalam kisah Aisyah ni dia yang mulakan. Bermula daripada dia. Gelombang fitnah ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Hingga kemudian turunlah wahyu Al-Quran yang menyucikan pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Ayat inilah. Peristiwa ini termaktub di dalam hadis-hadis sahih. Maknanya, mana kita dapat cerita ni, kita dapat tahu bahawa tentang ayat ini adalah mengenai Aisyah. Ini adalah daripada hadis Rasulullah SAW. Daripada Aisyah sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Az-Zuhri. Dia berkata, aku telah menerima sebuah hadis dari Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qamah bin Waqqash, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tentang peristiwa Aisyah, isteri Nabi, ketika ia dituduh oleh para penyebar fitnah. Maknanya, mereka ni lah meriwayatkan orang ni daripada orang tu, orang dengar daripada orang ni. Maknanya disebut nama ni, mereka yang menceritakan bahawa mereka dengar cerita ni. Mereka dengar cerita ni daripada mana? Ini daripada Aisyah lah. Aisyah yang menceritakan ini kan, tentang peristiwa Aisyah isteri Nabi.
ketika ia dituduh oleh para penyebar fitnah. Jadi Aisyah sendiri meriwayatkan hadis ini. Lalu Allah membebaskannya. Semuanya telah menceritakan kepadaku sebahagian dari kejadiannya. Imam Ahmad. Sebagian para sahabat lebih menguasai alur kejadiannya dari sebagian yang lain dan lebih mantap hafalan ceritanya. Maknanya kalau tentang hadis ni ramai dengar Rasulullah cerita, ramai dengar Aisyah cerita. Sebab tu disebut ramai, banyak nama ni orang-orang yang mendengar. Ada yang mereka dengar daripada sahabat lain, ada yang mereka dengar terus daripada Rasulullah. Hadis macam itulah. Ada yang mereka dengar terus daripada Aisyah. Jadi ada orang yang dengar daripada Aisyah, dia cerita, orang lain ambil cerita tu, dia cerita pula, dia dengar daripada orang lain yang berkata Aisyah berkata demikian. Jadi seramai mana orang tu, sebanyak mana disebut nama tu, maknanya mereka ini semuanya mendengar asalnya daripada Aisyah. Kemudian ada orang yang nombor 1, ada orang nombor 2, orang nombor 3, orang nombor 4, kan nombor 5 tu. Itu maknanya itu dia disebut nama tu. Ya, jadi hadis ni nak cara penulisan hadis ini, cara periwayatan hadis ini terlalu detail. Sebenarnya kita tidak mampu untuk mengatakan bahawa hadis itu tidak benar. Okay? Setiap orang yang dengar tu dia cerita, dia dengar daripada siapa? Okay, aku Az-Zuhri sebut, aku telah memahami semua hadis yang mereka ceritakan yang bersumberkan daripada Aisyah. Satu sama lain saling menguatkan. Maknanya hadis tidak bertentangan. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, semuanya tidak bertentangan cerita. Isi cerita itu tidak bertentangan. Mereka mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW berkata, hadis ni panjang. Sebab Aisyah cerita panjang. Aisyah cerita asalnya macam mana sampailah akhirnya bagaimana berlaku. Adalah Rasulullah SAW bila hendak keluar menempuh perjalanan jauh, beliau selalu melakukan undian kepada isteri-isterinya. Siapa yang undiannya keluar, dialah yang berhak mendampingi beliau dalam perjalanan itu. Maka beliau pun mengundi siapa di antara kami yang akan menyertai beliau dalam sebuah peperangan yang akan dijalaninya. Dan ternyata yang keluar pada saat itu adalah namaku. Aisyah kata undi antara isteri Rasulullah. Setiap kali nak keluar ke mana-mana, nak keluar pergi berperang ke, mereka ikut juga. Jadi Aisyah kata ketika tu kena giliran dia. Aku pun berangkat mendampingi Rasulullah SAW. Peristiwa itu terjadi setelah turun ayat hijab. Maknanya peristiwa yang peristiwa dia pergi ni, kata setelah turun ayat tentang hijab, tentang suruh tutup aurat, iaitu ayat surah Al-Ahzab ayat 59. Aisyah cerita. Kata, aku berangkat menaiki sekeduk, ni bahasa Indonesia diterjemahkan. Sekeduk semacam tandu kecil, seperti tandu kecil yang dipasang di punggung unta kat belakang tu kan. Dia letak tempat duduk. Tempat duduk. Ada, kalau berdasarkan hadis ni macam ada bumbung lah. Berjalan dan menempuh peperangan. Aku berangkat, kemudian dia naik itu, kemudian naik unta, dan terus berjalan. Perjalanan unta tu lah. Setelah Rasulullah SAW selesai menjalani peperangan, dah habis perang, dan beliau beserta para prajuritnya pulang kembali. Dan kami pun telah dekat ke Madinah dalam perjalanan balik. Selesai perang nak balik. Maka beliau memberitahuku, diterjemahkan beliau, kita kata baginda kan, kita kata, ikut terjemahan kitab ni lah, bahasa Indonesia kan. Maka beliau memberitahukan bahawa malam itu perjalanan akan diteruskan. Mereka pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan pulang. Saat itu aku berjalan keluar hingga melewati tempat perkhemahan prajurit, tempat khemah tentera itulah. Jalan keluar melepasi kawasan perkhemahan. Dia nak pergi buang air untuk buang hajat. Dia pergi. Setelah aku selesai, maknanya Aisyah turunlah pergi buang air. Setelah aku selesai menunaikan hajat tu dan hendak kembali ke barak prajurit, ke khemah lah, barak ke khemah prajurit, aku meraba-raba leherku. Ternyata kalung milikku yang terbuat dari marjan zafar, daerah di Yaman, dan batu daripada satu tempat ni lah. Maknanya kalung tu daripada mutiara ke apa kot kan. Terlepas jatuh. Dia tengok rasa macam hilang. Entah hilang. Kalung hilang. Aku pun kembali ke tempat semula untuk mencari kalung itu. Tempat semula, pergi tempat tadi lah. Tempat dia buang air tadi.
kerana cari kalung tu. Setelah itu aku menghentikan pencarianku dan kembali kepada rombongan prajurit yang bertugas membawa aku. Pergi kembali kepada rombongan tadi. Namun rupanya mereka telah menonton unta yang bawa sekedupku. Ini unta ni berbumbung lah kan. Mereka mengira aku berada dalam sekedup itu. Orang yang bawa unta tu tak perasan Aisyah belum naik kan. Ini maknanya tak perasan tu tempat duduk tu bertutup lah kan. Tutup lah agaknya kan tu. Kalau tak tutup tu tentu dia nampak orang kan. Jadi tak perasan kata Aisyah belum naik, orang bawa unta tu dah jalan. Memang wanita pada saat itu rata-rata memiliki berat badan yang ringan, belum gemuk, kecil-kecil belaka. Mereka hanya makan sedikit saja. Jadi tidak aneh bila prajurit itu merasakan ringannya tandu yang mereka angkat. Tempat duduk tu diangkat letak. Agaknya angkat daripada bawah letak atas. Aisyah ni kecil je orangnya kan. Dia muda lagi. Anak gadis. Orangnya kecil. Aisyah dia sendiri cerita kan. Mereka mengira namun rupanya mereka telah menonton unta yang bawa sekedupku. Mereka mengira aku berada dalam sekedup itu. Dia kata dia orang angkat benda tu tak pasal dia tak ada. Maknanya sebab Aisyah bukan berat lah. Jadi orang tak perasan lah. Ada ke tak ada sama je kan. Jadi tak letak di atas tu jalan. Betul. Memang wanita pada saat itu berat badan sebutlah kan. Dia kata jadi tidak aneh bila prajurit itu merasakan ringannya tandu yang mereka angkat dan mereka letakkan dua unta. Terlebih lagi saat itu aku masih begitu muda belia. Dia cerita sendiri. Akhirnya mereka pun menonton unta yang bawa sekeduk. Menonton tu bawa lah kan. Menonton. Tonton ni bawa. Kan bawa. Yang membawa sekeduk dan melanjutkan perjalanan. Aku baru menemukan kalungku setelah para prajurit itu pergi. Bila dah dia orang pergi, baru dijumpa kalung tu. Ya. Maka ketika aku mendatangi barak kemahan mereka, ni aku tu lah. Kemah lah, kawasan kemah tu. Mereka tak ada seorang pun yang menjawab suanku. Panggil-panggil tak ada siapa. Maknanya kemah ada, orang dah tak ada dah. Mereka pergi, maknanya kemah tu masih ada. Aku pun menuju ke arah kemahan yang aku tempati. Aku berharap para prajurit itu menyadari bahawa aku tidak ada di tandu dan segera menyusul aku. Ketika aku duduk di perkemahanku, itu aku dilanda rasa mengantuk hingga aku pun tertidur. Saat itu Safwan bin Al-Mu'assal Al-Sulami Al-Zakwani juga mengalami nasib yang sama. Bila Aisyah pergi ke situ, dia tengok orang tak ada, dia pun duduk lah, tunggu macam mana kan, orang semua dah tak ada, dia pun duduk tidur. Tiba-tiba saat itu dia kata Safwan Al-Mu'assal Al-Sulami Al-Zakwani juga mengalami nasib yang sama, tertinggal dari rombongan para prajurit. Ia pun berjalan menghampiri perkhemahanku dan melihat dari kegelapan ada sesosok manusia yang sedang tertidur. Aisyah kata Safwan perasan dia tu sedang tidur. Ia pun menghampiriku. Dan di saat melihatku, ia mengenaliku kerana ia pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Maknanya dulu, sebelum turun ayat hijab, Safwan pernah nampak Aisyah. Pernah kenal muka dia, kan? Lepas tu, waktu dia nampak ni pun, Aisyah masa tu buka hijab. Dia duduk seorang-seorang kan? Jadi dia melihat dan di saat dia melihatku, dia mengenaliku kerana ia pernah melihatku sebelum berayat hijab. Saat dia tahu bahawa yang tertidur itu aku, dia pun berteriak istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak kata apa, dia tak terkejut, dia terkejut, dia tak cakap apa-apa, dia tak kata tanya kenapa duduk sini, kenapa apa, tak tanya apa-apa, cuma dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dengar itu je Safwan sebut. Teriakan itu membuat aku terbangun dari tidur dan aku langsung menutup wajahku dengan jilbab. Masa dia tertidur kan, jadi buka lah jilbab dia tu. Jadi Safwan nak jadi maknanya jadi ditakdirkan Allah, Safwan pun tahu ini adalah Aisyah. Jadi disebut macam tu je lah. Demi Allah, ia tidak sepatah kata pun berbicara dan aku pun tidak mendengar sepatah kata darinya.
selain teriakan istirja'nya. Istirja' tadi kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia menderumkan untanya, lalu menjadikan kaki depan untanya mudah untuk ditunggangi, dan aku pun menungganginya. Dia pun turun. So unta duduk, kan? Duduk, lepas tu dia suruh Aisyah naik. Dia pun berjalan menonton unta yang aku naiki. Bawa lah. Jalan dalam gelap malam tu, orang lain semua dah lepas jauh, Safwan bawa Aisyah naik unta tu. Dia di bawah kan pegang tali unta. Hingga akhirnya kami berhasil menyusul para prajurit setelah mereka sampai di Madinah. Sampai di Madinah, mereka masuk dalam, bertemulah di sana dengan kumpulan rombongan mereka. Di waktu panas matahari yang sangat menyengat, sampai dah tengah hari. Okey, itulah. Celakalah akibat peristiwa yang menimpaku ini orang yang pantas celaka, yakni orang-orang munafik, dan orang yang sangat berperanan dalam menyebarkan berita kebohongan itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Aisyah kata, orang yang bawa berita fitnah, kata dia doakan celaka ni, maksud doakan yang tak baik, sungguh balas yang tak baik. Kita kata celaka tu maki kan, maki celaka. Ini kalau celaka disebut dalam ayat, dalam berkaitan dengan ayat-ayat Allah, berkaitan dengan cerita-cerita tentang dalam Al-Quran ni, cerita-cerita tentang orang-orang munafik, orang-orang kafir tu, maksud doa yang tidak baik. Bukan maknanya maki tu. Maknanya kalau yang baik, didoakan yang baik. Yang tak baik, doa perbuatan tak baik, doa supaya dapat balasan. Itu perkataan celaka tu. Jadi Aisyah kata, biarlah mereka ni mendapat azab daripada Allah SWT. Biarlah Abdullah bin Ubay ini menerima balasan dari sisi Allah SWT kerana memang menyebarkan berita yang bukan, berita bohong. Maka kami pun datang ke Madinah. Setelah itu aku mengalami sakit selama sebulan. Sementara orang-orang telah menyebarkan fitnah yang dihembuskan oleh para pendusta. Sementara sedikit pun aku tidak merasa melakukan apa yang mereka tuduhkan. Aisyah sampai sakit. Sampai sakit. Dia tak cerita dia sakit apa tu. Jadi kalau kita tengok cerita ni, satu tekanan lah pada Aisyah. Dia rasa tak tenang. Rasa macam ada sesuatu, maknanya tentang diri dia tu dah ada macam-macam berita. Yang bukan-bukan yang dia tak buat. Dia rasa tidak seronok. Akhirnya dia tu sebulan dalam keadaan sakit dan tak sihat sebulan. Rasulullah SAW pun akan meragukan sakitku kerana beliau tidak terlihat sehangat dan selembut biasanya. Dengar tak Ustazah azan ya? Dengar azan kejap. Dia berhenti sekejap dan dengar azan.
Dan Aisyah cerita Rasulullah SAW pun seakan-akan meragukan sakitku. Kerana beliau tidak terlihat sehangat dan selembut biasanya. So, bagaimana jika aku sakit? Yang dilakukan oleh beliau hanyalah masuk kamar, masuk ke bilik, ucap salam, kemudian bertanya, "Kaifatikum?" Bagaimana keadaanmu? Rasulullah pun macam tak berapa mesra jadinya. Ya? Rasulullah tetap datang masuk bilik, tapi Rasulullah tak banyak cakap. Aisyah sakit pun Rasulullah tak layan macam biasa. Ya, Rasulullah cuma tegur je macam mana tanya gitulah. Bagaimana keadaanmu? Inilah yang membuat aku dicurigai. Padahal aku tidak pernah merasa berbuat salah. Dia rasa macam ada apa benda yang tak kena ni. Apa benda sebenarnya tengah berlaku sekarang. Setelah aku agak sembuh, aku keluar bersama Ummu Mistah menuju sebuah lapangan tempat buang air. Bila dah agak sihat, dia keluar dengan Ummu Mistah. Kami tidak pernah keluar kecuali pada malam hari. Itu terjadi sebelum kami membuat tandas dekat rumah kami. Maknanya keluar ke tandas. Keluar pun malam. Sebelum ada tandas dekat rumah lah. Aisyah cerita macam tu. Maka aku pun pergi ditemani Ummu Mistah. Dan ia adalah puteri dari Abu Rahman bin Al-Muttalib bin Abi Manaf. Sedangkan ibunya adalah anak dari Syekh bin Amir, ibu saudara dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara sebelah ayah dia lah. Saudara Aisyah sebelah Sayyidina Abu Bakar, sebelah bapa dia. Jadi Ummu Mistah ni maknanya ibu kepada Mistah, anak dia nama Mistah. Dia memiliki anak bernama Mistah bin Usasa bin Ibad bin Abdul Muttalib. Anak dia nama Mistah sebab itu dia disebut Ummu Mistah. Ketika aku dan Ummu Mistah kembali ke rumah, tiba-tiba Ummu Mistah terpeleset. Seraya berkata. Terpeleset maknanya apa? Kalau ikut ni dia macam terlanjur keluarlah perkataan daripada mulut dia. Dia celaka kamu Mistah. Tiba. Dia kata anak dia, sebut tentang anak dia. Aku bertanya kepadanya, betapa jelek ucapanmu, mengapa kamu mencela seorang yang pernah mengikuti perang Badar? Mistah ni anak dia. Tapi mak dia kata celaka kamu. Kenapa? Aisyah tanya. Kenapa? Sedangkan Mistah ni pernah pergi perang Badar. Dia orang baik kan? Kenapa ibunya sendiri cakap macam tu? Dia menjawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan olehnya? Jadi Ummu Mistah kata tak. Adakah kamu tak tahu apa yang Mistah cerita? Maksudnya macam itulah. Aku berkata, memang apa yang dia katakan? Cerita apa sebenarnya? Kan? Maka Ummu Mistah pun mengatakan sesuatu kepadaku tentang khabar yang dihembuskan oleh orang-orang pendusta. Maka aku pun semakin bertambah sakit. Jadi Ummu Mistah pun ceritalah apa yang berlaku sebenarnya, apa yang tengah berlega dalam masyarakat sebenarnya tentang Aisyah. Jadi Aisyah dia dah sakit, tak seronok, rasa macam demam, demam dengan tertekan sangat dengan keadaan yang berlaku. Rasulullah pun buat tak pulih kat dia macam tu. Jadi dengan cerita Ummu Mistah tu dia bertambah sakit. Jadi Ummu Mistah ni cerita tentang apa sebenarnya orang tengah cakap tentang dia. Dia tak sebut, Aisyah tak sebut di sini. Tapi dia dah tahu cerita sebenar apa yang berlaku. Apa yang orang tahu yang dia tak tahu. Ketika aku sampai ke rumah, Rasulullah SAW masuki kamarku sambil membaca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Macam tadilah. Aku balik tanya. Dia tanya balik, Aisyah tanya balik. Apakah engkau mengizinkan aku untuk bertemu dengan kedua orang tuaku? Tiba Aisyah jawab. Aisyah tanya, minta izin, boleh tak dia nak pergi jumpa mak ayah dia? Saat itu aku ingin meyakini tentang khabar berita itu dari kedua orang tua. Jadi nak tanyalah kesahihannya daripada mak ibu bapanya tentang berita ini, adakah mereka dengar macam mana kan? Dia nak tidak izin nak tanya. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan aku. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, aku bertanya kepada ibuku,
Wahai ibu, apa yang dikatakan orang tentang kejadian itu? Dia tanya kan. Dia tanya, ibu tahu ke apa yang orang tengah cakap sekarang? Ya? Dia menjawab, wahai putriku tersayang, semoga kamu sabar menghadapinya. Anggaplah ini masalah kecil. Demi Allah, jarang sekali seorang wanita cantik yang bersanding dengan seorang lelaki yang sangat mencintainya, sementara ia memiliki madu atau wanita-wanita yang menjadi isteri suaminya, kecuali mereka akan memojokkannya. Memojokkannya apa? Cemburulah, kan? Maknanya daripada mulut orang-orang yang dekat boleh jadi berita ni dia apa? Menjadi viral juga. Maksud dia macam tu kan. Orang yang dekat dengan Aisyah maju-maju dia boleh jadi. Maknanya dia apa? Ada perkara-perkara yang mereka cemburu menyebabkan berita-berita macam ni menjadi hangat. Kan berita kecil viral tu asalnya kita belum tentu pasti betul. Tetapi bila sampai kepada orang yang ada masalah dengan kita, ceritanya boleh berkembang menjadi lebih buruk. Kan? Macam itulah. Jadi mak dia kata macam tu. Mak dia tak mustahil lah. Ya? Jadi aku berkata, subhanallah, sudah begitu menyebarnya khabar ini kepada semua orang. Aisyah kata dia tak tahu kan, tak sangka. Subhanallah, dah sebar kepada semua orang pun yang macam-macam cerita. Malam ini aku pun tidak henti-hentinya menangis sampai pagi. Aisyah nangislah. Nangis. Bayangkan kan, kita tak buat pun apa yang orang nak cerita. Tapi rupanya semua orang dah salah anggap dengan kita. Ada satu berita buruk telah sampai. Jadi kita tak tahu nak buat macam mana. Sedangkan kita tidak melakukannya. Kan? Kita sedang tersebar luas. Kita tidak ada kuasa untuk lawan. Kan? Sedih kan? Sedih masa sampai sakit Aisyah. Sampai demam. Bayangkan kalau kita macam mana kan? Ini sebab antara punca kadang orang jadi stres, depression, macam-macam keadaan. Sebab apa? Dia ada masalah tak boleh nak selesai. Nak mengadu kat siapa? Ya? Tak buat benda ni tapi orang tuduh macam-macam. Ya? Jadi macam itulah berlaku pada Aisyah. Dia kata malam tu aku tak henti-henti menangis. Air mataku tidak pernah berhenti keluar. Nangis je. Aku pun tidak bisa tidur, tak dapat tidur. Dan paginya menangis lagi. Saat menanti kedatangannya wahyu, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta pendapat mereka tentang dicerai atau tidaknya isteri beliau radhiyallahu anha. Aisyah masa ni ada di rumah mak dia, minta izin dengan Rasulullah balik, jumpa ibu ayah dia. Kemudian Rasulullah panggil sahabat, dia bincang nak buat macam mana ni, minta pendapat. Ya? Nak cerai atau tidak? Aisyah, kita nak buat macam mana? Sampai tahap macam tu lah. Ya? Tahap yang orang yang menceritakan kepada Rasulullah tak tahulah cerita dia macam mana. Ya? Sampai Rasulullah akhirnya susah hati dan panggil sahabat nak buat keputusan untuk menentukan keadaan Aisyah, hubungan Aisyah dengan baginda. Usamah bin Zaid meyakinkan kepada Rasulullah SAW tentang betapa isteri-isteri beliau itu terbebas dari perbuatan nista dan tentang betapa cintanya beliau terhadap semua keluarganya. Jadi Usamah, para sahabat Rasulullah, mereka pribadi mereka sangat baik. Dia berikan kata semangat pada Rasulullah, takkanlah isteri-isteri baginda sanggup buat yang bukan-bukan. Kan? Mereka adalah orang yang baik, orang-orang yang sentiasa menjaga akhlak, menjaga peribadi. Dia sama berkata, wahai Rasulullah SAW, mereka itu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka selain bahawa mereka itu orang-orang yang baik. Itu kata Usamah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, Allah tidak pernah menyempitkan engkau. Wanita selain dia masih banyak. Ni Ali kata macam. Jika engkau meminta seorang gadis jelita, engkau tinggal memberitahukan saja kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW. Jadi Ali kata, kalau ikut maksud kataan Sayyidina Ali ni, dia kata kalau betul
apa yang tersebar ni, carilah ganti, kan? Maksud dia macam tu, cari orang ganti orang lain tak lain. Sebab masing-masing itulah dia ceritakan ada macam-macam pandangan lah bila Rasulullah tanya. Dia Rasulullah SAW memanggil Barirah. Ini 2 orang je Rasulullah jumpa, Sayyidina Usamah dengan Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah kemudian panggil pula Barirah. Dia bertanya kepadanya, Ayu Barirah, hal ra'aiti min syai'in ribuki min Aisyah? Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah? Agak-agak Barirah ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Pandai. Kan? Lelaki. Hal ra'aiti. Barirah jawab apa? Siapa jawab tadi? Fatihah ke? Suara Fatihah. Perempuan yang sudah. Perempuan lah. Perempuan. Dia kata hal ra'aiti, apakah kamu melihat sesuatu? Kamu ra'aiti, kan? Ra'aita laki-laki, ra'aiti perempuan. Barirah ni perempuan. Rasulullah tanya, ada macam mana? Barirah mesti orang rapat dengan Aisyah, kan? Rasulullah tanya, macam mana kamu tengok Aisyah? Adakah dia ada sesuatu yang mencurigakan ke? Barirah menjawab, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa agama yang benar, itu Allah lah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa agama yang benar, demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang buruk darinya. Yang aku tahu, ia adalah gadis yang masih belia, muda remaja lagi, Aisyah ni. Dia kahwin muda, kan? Muda. Tidurnya pun masih di samping adunan roti milik keluarganya. Kemudian dia datang kambing jinak yang makan adunan roti itu. Masih budak lagi. Pegang roti, tertidur, kambing datang dekat pun. Tidur dengan roti di tangan. Kan? Dia cerita macam itulah, menggambarkan seorang yang bersih. Kan? Bersih daripada noda-noda dosa. Masih muda orangnya. Lalu Rasulullah SAW bangkit di hari itu dan menanyakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang akan membelanya dari Rasulullah jika beliau akan menjatuhkan hukuman padanya. Jadi berdasarkan pandangan, bila dah bersembang-sembang dengan sahabat tadi, Rasulullah pun pergi jumpa Abdullah bin Ubay. Tanya, kalau kamu, siapa yang boleh membela kamu jika aku menjatuhkan hukuman kepada kamu? Dia kata, ya ma'syarul muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balaghani adahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu 'alayya 'ala ahli illa khaira, wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alayhi illa khaira, wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Wahai sekalian kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mendukung aku menghadapi seorang laki-laki yang telah menyakiti ahli baitku? Laki dimasukkannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi Allah, tidak ada yang aku ketahui dari isteriku kecuali kebaikan. Sungguh mereka juga menuduh seorang laki-laki yang aku hanya mengetahui isi kebaikan dari dirinya. Maksudnya Safwan. Seorang lagi yang terlibat dengan peristiwa ini adalah Safwan. Ya? Aisyah dengan Safwan terlibat dalam peristiwa ini tentang berita buruk ini. Dan ia tidak pernah masuk ke rumah isteriku melainkan bersamaku. Safwan ini Rasulullah kata seorang yang baik. Isteri dia seorang yang memang terpelihara, seorang yang sentiasa jaga diri, seorang yang baik, seorang yang wanita solehah. Dan begitu juga Safwan yang baginda tahu tidak pernah masuk ke rumah isteriku melainkan bersamaku. Masuk rumah Rasulullah pun dengan baginda sendiri. Tak pernah pun datang seorang-seorang. Tak pernah. Jadi Rasulullah tahu bahawa kedua-dua orang yang sedang dijadikan bahan cerita ni, bahan berita tengah viral kisahnya ni adalah dua orang yang baik pribadi mereka. Saat itu Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari berdiri seraya berkata, aku mendukungmu untuk menindak laki-laki itu, wahai Rasulullah. Maknanya dia sokong kalau nak hukum laki-laki berkenaan. Laki yang berkenaan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila ia dari golongan Aus, kabilahnya, kabilah Sa'ad ini.
Nescaya kami akan akan menebas batang lehernya. Namun jika ia dari golongan Khazraj, saudara kami, engkau tinggal perintahkan saja kepada kami. Kami akan melakukan perintahmu. Jadi maknanya Sa'ad bin Mu'az ni sangguplah. Kalau Rasulullah nak jatuhkan hukuman, dia sanggup bersama-sama kaumnya untuk bertindaklah. Dan Sa'ad bin Ubadah, pemuka suku Khazraj yang soleh, namun merasa panas dengan ucapan Sa'ad bin Mu'az, berdiri sambil berseru kepada Sa'ad bin Mu'az, demi Allah, kamu tidak boleh membunuh orang Khazraj itu dan tidak akan dapat membunuhnya. Jadi ini pula bela pula, kan? Bela pula orang yang yang Rasulullah nak suruh tangkap, nak suruh hukum lah. Sebab ini orang Arab dia semangat kabilah tinggi, kan? Disebabkan kabilah dia jangan mudah-mudah nak hukum. Sejurus kemudian dirilah Usaid bin Hudayr, sepupu Sa'ad bin Mu'az, sambil berkata kepada Sa'ad bin Ubadah. Tadi Sa'ad, yang kedua ni pun Sa'ad, dan yang ketiga ni Usaid. Kami akan membunuhnya. Engkau adalah orang munafik yang hanya membela orang-orang munafik. Jadi Usaid ni dia bersetuju dengan Sa'ad tadi, dan dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah yang nak membela kalau sebabkan orang berkenaan kaum dia nak bertindak balas. Jadi kata Usaid ni, dia kata kalau macam tu kamu membela orang, termasuk orang munafik yang membela orang-orang munafik. Ya? Jadi sepatutnya walaupun kaum kita, puak kita, sepatutnya kebenaran tidak menjadi halangan, kan? Kalau dia bersalah, tetap hukum juga. Jadi kalau membela orang munafik, orang yang membela orang munafik jugalah. Jadi itu kata Ustaz. Maka suasana pun panaslah jadi suasana tu antara kabilah Aus dan Khazraj. Hampir saja mereka saling bertempur. Menyaksikan itu Rasulullah SAW diri di atas mimbar. Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mendinginkan suasana panas di antara mereka. Dan akhirnya mereka pun diam. Rasulullah SAW pun diam. Jadi dah terjadi, belum turun wahyu. Jadi masing-masing cakap macam tu, masing-masing ada yang suruh terus hukum, tangkap, kami sokong aja Rasulullah. Ada yang kata kalau kaum dia macam itulah, macam tadi kan. Berlakulah ni pertengkaran antara mereka. Pada hari itu tak henti-hentinya air mataku mengalir. Aisyah menangis. Dia ada cerita ni. Ini cerita Aisyah yang panjang, ya. Pada hari itu tak henti-hentinya air mataku mengalir dan tidak bisa tidur. Tak boleh tidur. Ya? Dia tak sihat, demam, tak boleh tidur semua. Kedua orang tuaku mengira bahawa tangisan itu akan membelah hatiku. Di saat keduanya duduk di sampingku yang sedang menangis, tiba-tiba seorang wanita Ansar meminta izin untuk menjengukku. Aku pun mengizinkannya. Dia masuk ke dalam kamarku seraya menangis bersamaku. Ada seorang wanita, kita sebut nama. Aisyah kata ada seorang wanita datang, minta izin nak masuk. Dia masuk duduk dalam bilik Aisyah. Dia sama-sama menangis dengan Aisyah. Saat kami menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke ruangan kami sambil memberi salam. Dan beliau duduk. Beliau belum pernah duduk di sampingku semenjak fitnah itu merebak di kalangan manusia. Sebulan tu Rasulullah tak pernah duduk sembang dengan Aisyah. Dia tegur sepatah macam tu je. Tiba hari ni, bila ada perempuan tu masuk, dan Rasulullah pun datang duduk dengan Aisyah. Dia telah menanti selama 1 bulan. Namun tidak ada sedikit pun wahyu yang turun menjelaskan tentang aku. Di saat duduk, beliau membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bagi bersabda, amma ba'du ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah. Fa in kunti almamti bidambi fastaghfirillah. Summa tubi ilaihi. Fa innal 'abda idza taghafa fa dhanbi summa taballahu alaihi. Sabda Rasulullah SAW, wahai Aisyah, telah sampai kepadaku khabar ini dan itu tentang dirimu. Jika engkau bersih dari itu semua, nescaya Allah akan membersihkanmu. Namun jika engkau melakukan dosa itu, maka mintalah ampun kepada Allah. Kemudian bertaubatlah.
Kerana seorang hamba bila telah mengakui dosanya, kemudian ia bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Rasulullah datang cakap macam tu. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sabdanya, maka air mataku pun menyusut hingga aku tidak mendapatkan satu tetes pun yang jatuh. Bila Rasulullah dah bercakap, Aisyah pun berhenti menangis. Rasulullah dah bercakap dengan dia, Rasulullah sebut macam tu. Kalau bersalah, mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah SWT. Aku pun berkata kepada ayahku, wahai ayah, kerana engkau dipercayai oleh Rasulullah SAW, katakan sesuatu tentang aku kepada Rasulullah yang membebaskan aku dari tuduhan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Aku berkata kepada ibuku, wahai ibu, katakan sesuatu kepada Rasulullah yang membebaskan aku dari tuduhan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang mesti aku katakan kepada Rasulullah. Jadi, Aisyah minta Sayyidina Abu Bakar, kan? Cakap satulah. Cerita pada Rasulullah. Jawab, tak tahu nak cakap apa. Dia cakap dengan mak dia. Dia kata tak tahu nak cakap apa. Jadi saat itu aku yang masih sangat belia dan belum banyak menghafal ayat Al-Quran berkata. Dia Aisyah bersuara. Dia kata masa tu dia belum banyak hafal Al-Quran lagi pun. Ya, tak tahu ayat Al-Quran berkaitan dengan nak jawab dengan pada Rasulullah dengan ayat Allah. Dia tak ada jawapan. Ya. Dia tak banyak hafal ayat pun. Dan dia berkata, sungguh aku tahu kalian, dia bersuara. Sungguh aku tahu kalian telah mendengar khabar dusta hingga masuk meresap adalah hati kalian. Dan kalian membenarkannya. Maknanya bila semua diam tu, dia rasa macam tu. Ada maknanya dah masuk dalam hati. Mungkin mereka percaya. Kan? Seandainya aku mengatakan kepada kalian bahawa aku bersih dari tuduhan itu, dan Allah Maha mengetahui bahawa aku bersih daripada itu semua, maka kalian pun tetap tidak akan percaya aku. Dan seandainya aku mengakui kepada kalian tentang tuduhan itu, dan Allah Maha mengetahui bahawa aku tidak pernah melakukannya. Ini Aisyah, bila Aisyah bercakap, dia sebut, sungguhnya Allah Maha mengetahui tak buat. Sungguhnya Allah Maha mengetahui aku tak buat. Bila dia sebut seandainya kan, dia kuatkan bahawa sesungguhnya memang tak buat. Tetapi sekiranya mereka percaya, dia kata. Jadi dia kata macam tu. Kalau dia cakap pun, orang tak percaya. Ya? Tapi Allah Maha mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Jadi Aisyah dapat kekuatan untuk bercakap macam tu. Sebab mak ayah dia pun tak tahu nak cakap apa. Dia kata, ni mesti dah mereka pun serba salah, mungkin ada rasa curiga kepada dia. Kan? Dia Aisyah kata, demi Allah aku tidak menemukan sebuah sikap yang tepat untuk kalian selain ucapan yang dikemukakan oleh ayah Nabi Yusuf AS, yakni Nabi Yaqub AS, iaitu fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sahaja mohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Aisyah kata dia tak tahu nak cakap apa, dia hanya mampu cakap seperti mana Nabi Yaqub ucap bila sampai khabar berita tentang anak dia. Dia pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dia kata sabar. Aku sabar. Fasabrun jamil Allah. Dia sabar dan serah kepada Allah SWT. Itu yang diucapkan oleh Aisyah. Tak tahu nak cakap apa dah. Ya? Kita macam tu. Tak tahu kita orang semua tak tahu. Kita je tahu yang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi bila dah orang semua tak percaya kepada kita dah hilang apa? Dah hilang semangat kan? Semua orang macam pulau kan? Jadi Aisyah itulah dia kata. Ayat itu yang dibaca. Kemudian aku berpaling dan tidur di tempat tidurku. Dia pun tidurlah, dia tak larat kan, tidur je dalam bilik. Demi Allah saat itu aku yakin bahawa aku bersih dari itu semua. Dan aku yakin Allah akan menunjukkan kesucianku. Namun demi Allah, aku tidak menyangka akan turun wahyu yang jelaskan tentang kesucian aku. Kerana aku merasa aku ini manusia hina. Tidak akan turun wahyu Allah menjelaskan tentang masalah yang aku hadapi. Aku hanya berharap Rasulullah SAW bermimpi dengan impian yang menggambarkan bahawa Allah membebaskan aku dari fitnah ini. Itu. Yang Aisyah kata dia rasa macam
hina diri dia. Sebab tu ayat Allah pun tak turun untuk membela dirinya. Dia berdoa berharap mudah-mudahan Rasulullah dapat mimpi. Mimpi bahawa dia tidak bersalah. Jadi mana tak ada mengamuk walaupun orang muda kan. Walaupun orang muda dia lebih agresif, tapi sikap Aisyah sabar. Bila dia sampai tahap dah sebulan dalam keadaan macam ni, bayangkan kurus kering lah kan. Kita teruslah kurus kering. Makan tak lalu apa semua, tak gerak tak larat apa. Jadi macam-macam lah boleh jadi kan lepas tu. Bila dah dalam keadaan gitu, jadi histeria boleh jadi. Ada orang bila dah tertekan ni bertindak lari, nak bunuh diri, duduk seorang-seorang dalam bilik, jerat leher kan, ambil senjata tikam diri. Kadang ada anak-anak dalam keadaan dia menghadapi masalah tu, ada dalam pantang misalnya ada anak kecil lagi. Jadi bila dah tertekan tu macam-macam tindakan boleh dibuat kan, macam-macam boleh berlaku ya. Orang depressed kan, dalam keadaan depression tu macam berlaku. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak berpisah dari tempat duduknya dan tidak ada seorang pun ahli baitnya yang berani keluar rumah. Semua macam dalam keadaan sugul semua. Mak ayah Aisyah diam, Rasulullah diam, Rasulullah tak keluar di mana, orang lain pun tak keluar daripada rumah. Seperti biasanya saat wahyu turun, suhu tubuh beliau panas tinggi dan mengucurlah keringat seperti mata dari tubuh beliau. Padahal beliau berada di musim dingin. Hal itu disebabkan beratnya firman yang turunkan kepada beliau. Kemudian turun wahyu lah, turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu telah turun, beliau pun tersenyum. Rasulullah tak pergi mana, Rasulullah duduk dekat dalam rumah tu. Tiba keadaan Rasulullah macam biasa turun wahyu. Aisyah kata Rasulullah berpeluh. Rasulullah berpeluh panas. Beliau pun kemudian baginda pun tersenyum. Kalimat pertama yang beliau sabdakan adalah bila Rasulullah diam lama, tiba dalam keadaan itu Rasulullah berubah keadaan. Nampak muka dia berubah, wajah tersenyum. Kemudian perkataan pertama keluar, Aisyah kata, Abshiri ya Aisyah, Allah Azza wa Jalla qad barra'aki. Wahai Aisyah, bergembiralah kerana Allah Azza wa Jalla telah membebaskan kamu dari godaan itu. Jadi Rasulullah dapat wahyu. Setelah dah lama kan, Allah SWT turunkan wahyu. Banyak hikmahnya. Kenapa sampai sebulan baru turun wahyu? Kan? Banyak pengajaran kepada orang lain. Kepada Rasulullah, kepada Aisyah, kepada Sayyidina Abu Bakar dan isterinya. Dan juga kepada orang lain yang terlibat. Tempoh sebulan Aisyah dalam keadaan menderita ini sebenarnya adalah satu tempoh yang Allah nak bagi banyak pengajaran. Ya, ada banyak pengajaran. Turunlah wahyu bahawa Aisyah sebenarnya tak bersalah. Ya? Rasulullah sebut kepada Aisyah. Ibuku berkata, berdirilah kamu, hampirilah Rasulullah. Hampiri Rasulullah. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak akan berdiri menghampirinya dan aku tidak akan muji kecuali kepada Allah. Dialah yang telah menurunkan ayat tentang kesucian aku. Maka Allah pun menurunkan firman. Mak dia suruh, bangunlah, pergi kepada Rasulullah. Rasulullah dah ampunkan kamu lah maksudnya. Aisyah kata, yang memberikan pembelaan terhadapnya adalah Allah. Demi Allah, dia kata dia tak akan pergi kepada Rasulullah. Dia hanya memuji Allah. Allah yang turunkan. Allah yang membersihkan namanya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya. Turun ayat ni. Turun ayat ni. Dialah yang telah ayat tentang kesucian aku. Dialah yang telah menurunkan ayat tentang kesucian aku. Ya? Jadi ayat turun daripada Allah SWT. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbat. Aisyah cerita ayat ni turun. Aisyah cerita ayat ni turun kepada Rasulullah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu illa syarran lakum. Bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim.
Sesungguhnya ayat tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Ada hikmahnya apa yang berlaku itu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Orang yang dapat membuat fitnah tu, seorang ke, ramai ke, semuanya dapat balasannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Siapa yang lebih besar peranan dia, lebih besarlah dosa dia. Dan 9 ayat setelahnya, seluruhnya 10 ayat. 9 ayat selepas ayat ini. Ayat berikutnya nanti ya. Adalah Abu Bakar As-Siddiq selama ini yang selalu memberikan sedekah kepada Mistah bin Usasa kerana ia tergolong kerabatnya miskin. Seturun ayat ini, dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mengeluarkan sedekah sedikit pun kepadanya. Setelah aku tahu ia mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni, dia sebenarnya dapat berita daripada Miskah. Tadi umur mak dia kan, mak dia yang bersama Aisyah tadi, mak dia keluar perkataan. Dia kata anak dia cerita kan. Kemudian rupanya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar pun daripada Miskah. Miskah ni, Mistah ni seorang lelaki. Ya? Seorang lelaki. Jadi dia menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar cerita tentang Aisyah ni. Jadi bila dah turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar selama ni dia banyak tolong Mistah kan miskin. Jadi dia kata dia tak nak bantu lagi dah. Mulai daripada hari ini tak nak bersedekah lagi sikit pun kepada Mistah. Kemudian turun pula ayat lain. Aisyah kata turun pula ayat lain berkaitan dengan sikap apa ini. Ayat dia, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat surah An-Nur ayat 22. Ayat jauh lagi dalam surah An-Nur juga ayat belakang nanti. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampuni kamu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tegur dengan ayat ini sikap Sayyidina Abu Bakar. Walaupun orang ini bersalah, tapi Allah tegur sikap Sayyidina Abu Bakar tak mau bagi bantuan lagi. Sedangkan Allah lagi Maha Pengampun. Kan? Dan Abu Bakar berkata, demi Allah, aku sangat suka bahawa Allah mengampuni. Cepat, terus. Terus rasa bersalah, terus minta ampun. Tak ada, Sayyidina Abu Bakar ni memang contoh orang yang sifat dia memang sangat mudah memahami. Mudah memahami ayat-ayat Allah, mudah memahami apa yang disebut oleh Rasulullah. Sebab tu baginda termasuk kalangan orang. Baginda merupakan orang yang pertama beriman. Apa saja Rasulullah sebut, terus dia terima. Apa saja teguran Allah, terus dia buat. Ini dia baru bercadang untuk tak mau bersedekah lagi kepada Mistah. Allah tegur, terus beliau minta ampun kepada Allah. Selanjutnya, ia pun melanjutkan kembali memberikan sedekah kepada Mistah, sebagaimana yang selama ini ia lakukan. Abu Bakar berkata, demi Allah, selama ini aku tidak akan menghentikan sedekah aku kepada Mistah. Walaupun dah buat berita sampai anak dia menderita. Menderita Aisyah. Pernah berlaku pada Aisyah cerita ni, kisah ni dan dia sendiri cerita dalam hadis yang panjang tentang apa yang berlaku itu secara detail. Dan Abu Bakar berkata, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsh, isteri Nabi. Mana Aisyah cerita ni kemudian setelah benda selesai semua kan, ini meriwayatkan hadis. Dia kata Rasulullah pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsh, isteri Nabi. Madudit tentang kasusku. Tentang kisah dia lah. Dia bertanya, wahai Zainab, apa yang kamu tak ketahui dari Aisyah radhiyallahu anha? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, tidak ada yang aku ketahui dari dia kecuali kebaikan. Zainab puji Aisyah. Aisyah seorang yang baik, dia tak pernah tahu Aisyah ada buat salah.
Dia adalah satu-satunya isteri Nabi yang menyamaiku dalam hal kecantikan dan kedudukan. Zainab, Aisyah puji Zainab ni. Maka Allah pun menjaganya dengan sifat wara'. Sikap hati-hati untuk tidak jatuh pada hal-hal yang diharamkan. Aisyah puji Zainab. Dia wara'. Tak ada sifat-sifat. Tidak ada sikap tak baik. Tidak cemburu kepada baginda, tidak cemburu kepada Aisyah, tidak tunjuk sikap nak menjatuhkan Aisyah walaupun Aisyah adalah madu dia. Sedangkan saudaranya Hamnah binti Jahsy musuhi dirinya, maka ia pun binasa sebagaimana orang yang dibinasakan oleh Allah. Namun akhirnya diampuni Allah sebagaimana akan dijelaskan. Adalah ada cerita lain pula. Maknanya Hamnah ni saudara Zainab, dia sendiri tak baik dengan Zainab ni. Ya? Ada cerita lain pula. Ibnu Syihab berkata, inilah akhir dari kisah yang telah sampai kepada kami tentang para penebar khabar bohong ini. Khabar bohong itu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab As-Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka dari hadis Az-Zuhri. Maknanya hadis daripada riwayat Az-Zuhri lah. Demikian pula Ibn Ishaq yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, kami meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Aizat bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah cerita, orang lain ambil nombor 1, nombor 2, 3 sampailah kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri kembali berkata, kami meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita sendiri dengan teks hadis yang hampir sama dengan yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Mana cerita panjang ini adalah daripada Aisyah sendiri. Okay? Dan Allah SWT berfirman, innal ladzina ja'u bil ifk, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, dusta atau dibuat-buat, usbatan minkum, artinya kelompok kamu juga, daripada kelompok kamu juga. Maknanya berita-berita yang macam ni selalunya daripada orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal, orang yang dalam rumah kita mungkin, orang yang sahabat kita, di kalangan orang-orang yang boleh jadi rapat, boleh jadi kenal tak rapat pun kenal, maknanya bukan orang lain yang tak tahu apa tentang kita. Berita-berita macam ni selalunya bermula dari dalam. Itu orang munafik lah. Orang yang munafik lah. Dia mengaku beriman, tapi dia jadi musuh dalam selimut. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, berita-berita ni selalunya ada usbatun minkum, daripada kelompok kamu juga. Dia viral tu lah. Daripada orang dekat. Firmannya, la tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu. Berita itu janganlah dianggap kalau maknanya kepada keluarga Abu Bakar, kepada Rasulullah, kepada Aisyah. Maknanya Allah SWT bagi peringatan, jangan anggap itu ada suatu yang buruk, suatu siksaan, suatu ujian penderaan dan sebagainya, suatu musibah. Sebalik itu semua ada hikmah. Jangan anggap itu semua suatu yang tak baik. Berlaku mesti ada hikmah dia. Mesti ada pengajaran dia. Bal huwa khairul lakum, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Apa yang dah berlaku tu maknanya sikap positif kita ialah Allah suruh anggap ini semua ada kebaikannya. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dinyatakan sebagai manusia yang perkataannya selalu benar, dan di akhirat dapat darjat yang tinggi. Mana Allah nak angkat darjat, Allah uji Aisyah. Allah uji Aisyah dengan ujian ini. Sampai dia sakit. Kan Allah uji. Jadi dengan ujian itu Allah, semua orang dapat lihat betapa sabarnya Aisyah. Dan berkat dia tak banyak cakap. Dia tak tuduh orang tu, tak tuduh orang ni. Dia tak simpul dalam kepala dia, ini mesti siapa buat ni. Mesti siapa buat ni. Dia sebut sabrun jamil, kan? Dia sebut ayat Allah di mana Allah cerita apa yang Nabi Yaqub sebut bila ditimpa musibah pada dia. So sabar. Kan? Kisah Nabi Yaqub. Macam tak. Kenapa? Maknanya dia dapat berita tentang anak dia daripada anak-anak yang lain. Dia nak percaya, tak percaya. Dia nak tak percaya, tak ada bukti. Nak percaya, dia rasa tak sedap hati, kan? Jadi dia sabar dia bertahun-tahun.
Nabi Yaqub sabar. Jadi itulah yang diambil pengajaran oleh Aisyah, dia sabar. Akhirnya itu yang Allah nak anugerah kat dia. Allah anugerah kesabaran dan akhirnya ini membuktikan kemuliaan pribadi dia. Sesuai sebagai isteri Rasulullah. Kepada Rasulullah juga Allah SWT uji, Allah SWT nak tunjuk pengajaran. Nak menunjukkan bahawa di dalam kelompok kita, orang yang dekat-dekat dengan kita, dia ada yang boleh jadi musuh. Ada boleh jadi musuh. Dan benda-benda kecil-kecil kadang-kadang kita tak perasan, terlepas pandang, ia boleh timbul jadi fitnah. Aisyah tertinggal, mereka tertinggal Aisyah, kan? Tertinggal. Dalam keadaan macam tu, maknanya pengajarannya boleh kita ambil pengajaran juga, maknanya kena berhati-hati, kan? Kena berhati-hati dalam semua keadaan. Kena apa? Kepada orang yang berkenaan bertanggungjawab, kena ambil tanggungjawab. Kalau kita terlepas tanggungjawab, akhirnya boleh timbul masalah. Perkara kecil boleh timbul masalah besar. Asal tertinggal kalung. Tertinggal kalung. Jadi tertinggal kalung akhirnya macam-macam boleh berlaku. Safwan terfitnah. Safwan pun pasal dia tertinggal, kan? Ada juga hikmah tu kepada dia. Kepada Aisyah, kepada Safwan, kepada Mistah, kepada Sayyidina Abu Bakar, isterinya, semua keluarga Rasulullah SAW. Kan? Kepada kita juga. Kan? Kepada kita juga. Pengajaran ini Allah SWT nak bagi pada kita. Dan hal ini diikuti dengan ditampakkan kemuliaan keluarga besar Abu Bakar dengan sebab betapa pedulinya Allah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Allah ujikan dan Allah kasih Ummul Mukminin, hingga Allah sendiri yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah dari fitnah dalam Al-Quran yang agung, yakni kitab Allah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Allah SWT sendiri pelihara Aisyah, dan Allah sendiri merakamkan cerita ini dalam Al-Quran dan dalam surah Fussilat ayat 2. Oleh sebab itu ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu masuk ke ruangannya dan Aisyah sedang menghadapi sakaratul maut, kisah kemudian. Setelah Aisyah cerita dah tadi, cerita yang panjang, Ibn Abbas dia cerita waktu Aisyah nak meninggal. Dia kata dia masuk bilik waktu Aisyah menghadapi sakaratul maut. Dan dia kata kepada Aisyah, masa ni Rasulullah dah tak ada lah. Aisyah meninggal, umur dia dah tua, umur banyak juga meninggal. Bergembiralah kerana engkau adalah isteri Rasulullah SAW. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak menikahi perawan kecuali hanya kepadamu. Aisyah je yang Rasulullah nikah umur perawan muda, kan? Dan Allah menurunkan Al-Quran tentang kesucian Aisyah. Selain daripada muda, dia saat ini isteri yang belum pernah berkahwin dengan orang lain, itu perawan. Dan Allah berfirman, likulli imri'in minkum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Siapa yang terlibat dengan berita fitnah itu, mereka berdosa. Dia dengar daripada orang lain, dia sampaikan. Macam itulah fitnah, kan? Bila kita dengar berita yang tak pasti, kita terus sebarkan, terutama yang dunia kita hari ini, kan? Mudah sangat berita fitnah kita sebar. Satu sekali kita klik, sekali kita type, kan? Tersebar kita punya TikTok, tersebar kita punya ayat kat Facebook. Kalau itu fitnah, seluruh dunia boleh tahu. Lebih-lebih lagi lah kalau fitnah terhadap agama. Fitnah terhadap orang-orang alim, orang yang baik, tentang Rasulullah, tentang isteri Rasulullah, kadang orang fitnah, kan? Jadi Allah kata setiap orang ada balasan terhadapnya. Maksudnya setiap orang yang membicarakan masalah ini dan menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perzinaan, jadi tuduhan melakukan yang tak baik lah, berzina, macam-macam lah, kan? Maknanya berkaitan sebab dia tuduh, mereka tuduh Aisyah dengan Safwan, kan?
mereka pasti akan mendapat balas siksaan yang besar. Wallazi tawalla kibrahu. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dari dosa yang dibuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dosa yang dibuatnya, maknanya dapat balasan lebih besar lah. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah orang pertama yang munculkan gelombang fitnah ini. Maknanya yang balasan besar tu orang pertama. Ada pendapat kata orang pertama yang menyebarkan fitnah. Mesti bermula dari satu orang kan? Mesti mula dari satu. Jadi orang tu lebih besar dosa dia. Sedangkan menurut pendapat yang lain, pendapat yang kata, maksudnya adalah orang yang menghimpun, menambah-nambahkan berita ni dan menyebarkan fitnah yang keji. Ini orang yang create bagi jadi satu berita yang besar lagi pula. Kan? Asalnya cerita biasa-biasa je. Tapi dia cerita kata tambah, dia nampak, dia kata gitu berlaku, ini berlaku. Dia orang pergi sana, pergi sini. Asalnya dia nampak Aisyah je. Dia nampak Safwan bawa unta, Aisyah di atas. Kan? Kemudian dia cerita kata berlaku kejadian anak Uzbina. Tidak berlaku kan. Dia berlaku, dia cerita macam-macam lagi. Besar-besarkan finaan itu lebih besar. Pendapat kedua kata orang yang ini, yang gini, yang lebih besar dosa. Lahu azabun azim. Dia mendapatkan azab yang besar atas perbuatan itu. Jadi yang dimaksudkan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia inilah yang dia tak tengok sendiri, dia dengar cerita orang lain. Tapi dia yang dalam penyakit hatinya ada penyakit, create macam-macam lagi. Kan? Jadi ada pendapat mengatakan Abdullah bin Ubay lah yang dimaksudkan. Lahu azabun azim. Dapat azab yang lebih besar. Semoga Allah mencela dan melaknatnya. Ini ayat ni sebut. Ya. Jadi macam itulah. Siapa yang bersalah tetap bersalah lah. Ya. Jadi kita dalam hal kita ambil pengajaran lah. Benda yang tak pasti, kita diam. Ya. Minta petunjuk kepada Allah. Kalau tentang kita, banyak-banyak sabar. Kalau tentang orang lain, kita diam dulu. Kita diam. Ya, tak payah. Kalau berita tu buruk, betul tak betul, tak payah kita sebarkan. Kan? Dunia kita ni sangat-sangat relevan dengan kita. Wallah alam bisawab. Lebih masih. Ustazah. Ya. Kalau kita yang terkena benda tu, yang respon kita okey bersabar, tapi kita tahu pelaku tu orang kata memaafkan boleh, melupakan tidak, menjarakkan ia, meninggalkan pun ia. Macam mana tu Ustazah? Macam nak mendekati, macam nak berbaik semula tu, nak berkelompok, nak duduk dengan sama-sama tu macam dah tak ada rasa dah Ustazah. Macam mana? Fitrah manusia lah kan. Jadi dalam hal memaafkan. Dalam hal memaafkan tadi. Tapi kita tak lafaz kita memaafkan tu. Cuma ada orang cakap tanda kita memaafkan adalah kita melupakan. Tapi macam situasi kita ni memaafkan tu kita lafaz dengan Tuhan kita je lah. Nak bercakap, bergurau, duduk dalam kelompok yang sama tu rasa macam tak relevan Ustazah sebab banyak kali kena kan. Orang kata orang sebut boleh lah kan, suruh maafkan, tapi kita sendiri orang kata luka tu berdarah, parut masih ada kan. Tapi parut tetap parut ni masih ada Ustazah. Masih ada. Cuma kita tak salah duk garu-garu bagi kita bercalak, berdarah pula. Kan? Maknanya bukan senang lah kalau kita sendiri menghadapi kan. Istighfar lah. Sifat fitrah manusia ni tak boleh nak ni kan. Tapi kalau kita berjaya, itulah kelebihan. Itulah kemuliaan yang Allah nak bagi. Kita dapat parut-parut tu, kita letaklah buat dia hilang parut lama-lama. Kita pujuk hati kita. Allah nak bagi ni, Allah nak bagi kat kita kelebihan. Allah nak bagi kita dengan ini tambah pahala. Dengan ini kita jadi lebih kuat. Kita jadi lebih tambah. Ya tak? Ya? Parut tetap berparut. Jangan kita itulah ya, kita pujuklah hati kita. Kalau berjaya itu lebih baik. Allah itu yang Allah nak bagi sebenarnya. Ya?
itulah orang yang kena rasa lah kan. Anugerah Allah dengan cara yang macam Haris Zuhaina. Saya nampak macam tu. Gambar macam start kan. Saya cuti kat rumah. Oh ya. Okey. Kat Hulu Selangor. Oh, alhamdulillah dapat cuti, dapat dengar. Cuti dapat bersama kan? Okey. Ustazah ni kat Putrajaya. Alhamdulillah online masih. Kan kalau kat rumah tadi memang tak pergi dah lah. Nanti kita lagi masa, insyaAllah kita jumpa lagi. Ustazah nak ucapkan selamat hari raya, Ustazah. Ya? Nak ucapkan selamat hari raya Mak Azawati. Oh, selamat raya Aidil Adha. Itu tadi pengorbanan tu, kalau kita memaafkan tu kan, dapat maafkan tu satu pengorbanan. Dapat pengorbanan tu Allah nak bagi, kan? Allah nak bagi pahala. Ya? Jadi itulah harap kita dapat pengajaran, kita dapat praktik. Kita dapat amalkan untuk diri kita. Jadi orang yang lebih tambah. Ya? Sedangkan Aisyah lagi diuji kan. Sedangkan Rasulullah diuji macam tu. Jadi kita akhirilah kelas kita ini dengan tasbih kafarat, doa dan kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Kita jumpa lagi sama hari raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua pergi. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Sama.